Jadi insyaAllah malam ini kita akan mengupas pada hadis yang ke-30 dalam kitab 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat, iaitu tajuknya pun ya bertepatan sama dengan tajuk kitab ini, iaitu tajuknya juga keadaan umat sebelum kiamat. Ya. Jadi kita lihat ya pada matan hadis ini, haddatsana Abu Nu'aimin an Bashir bin Salman an Sayyarin Abil Hakam an Tariqin qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina yaday as-sa'ati taslimul khassah wa fushut tijarati hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala tijarati wa qat'ul arhami wa fushul qalam wa zuhurus syahadati bizzur wa kitmanu syahadatil haqq. Rawahul Bukhari. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim daripada Bashir bin Salman, daripada Sayyar Abil Hakam, daripada Tariq radhiyallahu anhu berkata, daripada Rasulullah SAW bersabda, apabila kiamat sudah hampir tiba, ya, orang hanya akan memberi salam kepada orang yang dikenali sahaja. Yang keduanya, perniagaan akan bertambah maju sehingga orang perempuan membantu suaminya ya berniaga. Yang ketiganya, banyak orang memutuskan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Yang keempatnya, dan berkembangnya ilmu penulisan dan banyak kitab, banyak buku-buku rujukan. Yang kelimanya, banyak saksi palsu, ya, yakni orang suka menyembunyikan penyaksian yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-1049. Rasulullah beritahu kepada kita, inilah keadaan umat ya sebelum menjelangnya kiamat nanti. Ada 5 isu ataupun 5 golongan ni yang mana betul-betul dah jadi dah hari ni dah. Ya, yang pertamanya, orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenalinya sahaja. Dan yang keduanya, perniagaan bertambah maju. Maksudnya manusia ni makin sibuk dan juga memaksa pun tidak ada. Tapi hingga menyebabkan orang perempuan pun dah mula bekerja orang perempuan dah bekerja, tak heran. Dulu kalau dengar orang perempuan kerja ni pelik sangat lah. Kan? Orang perempuan bekerja tak? Sebab orang faham maksud bekerja itu dia suri rumah ataupun berkebun. Kan? Tapi kerja yang dalam pekerjaan yang macam-macam gaji, kerjaan hari ni orang perempuan juga bawa Grab. Dan dulu bawa taksi tak, bas pun ada orang bawa dah. Jadi dah benda yang common dah. Kemudian yang ketiganya, banyak orang memutuskan silaturahim. Ya, tali persahabatan semua. Ya. Dah tak boleh ada orang gaduh ni tak. Dan berkembangnya ilmu penulisan. Ilmu makin bertambah tetapi akhlak makin menurun. Ya, dan banyak saksi palsu, ya, orang yang menyembunyikan kebenaran. Dia sanggup menyatakan kebatilan sebab dia dapat habuan-habuan tertentu lah. Itulah ceritanya. Jadi gambaran Rasulullah tu betul. Keadaan umat nanti sebelum menjelangnya kiamat, dan perkara-perkara ni dah ada dah pun hari ni. Ya, bukan benda pelik lah. Bukan nak kata tunggu kucing tumbuh tanduk ke. Ya, bukan itu, tak payah. Ini je. Ini Rasulullah sebut ya, lebih 1400 tahun yang lalu, dan memang betul pun. Dan kita pun anggap benda tu biasa je tak? Bukan kita rasa terkejut tengok, terkejut baca tak? Tak terkejut pun. Kan? Tengok muka seorang relax je. Sebab benda tu dah biasa. Orang memutuskan contoh itu biasa. Wanita bekerja biasa. Tak ada apa pun yang pelik. Tak ada isu pun.
Kan? Itu. Tapi Rasulullah ni sebut. Tapi yang kita kagum, bukan kagum lah. Iaitu Rasulullah sebut dulu lagi lah. Dulu lagi. Yang mana benda ni tak muncul lagi pada ketika Rasulullah hidup. Keterangannya, pada akhir zaman, orang hanya memberi salam kepada sahabat yang dia telah kenali sahaja, bukan sepertinya dituntut dalam agama. Supaya kita mengucapkan salam kepada semua orang Islam, sama ada yang kita kenali ataupun yang tidak dikenali. Keadaan ini menunjukkan bahawa hubungan kemesraan antara kaum muslimin sudah berkurangan. Ya. Yang lagi kata sedih tu ialah dia hanya bagi salam pada kelompok-kelompok dia saja. Ini geng kita, itu bukan geng kita. Padahalnya kita ni satu kalimah syahadah. Dia tuan. Padahal ni sama-sama Islam pun ni semua Islam. Satu akidah, satu Tuhan. Tapi disebabkan perbezaan, yang seorang sokong Manchester, yang seorang Liverpool punya pasal sanggup memisahkan, meletakkan saudara dia dalam kedudukan yang lain. Oh, dahsyat. Benda yang kita bahaskan, benda yang digaduhkan, benda-benda furuk. Kan? Benda-benda isu-isu yang tidak melibatkan isu besar pun. Nak bahaskan. Tapi atas dasar itu, kita sanggup tak bagi salam. Sedangkan Rasulullah anjurkan afsyus salam. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Orang yang sebarkan salam ni, apa dia punya ganjaran dia ni? Wadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera, tanpa rock-block. Tapi kita sengaja nak mencipta rock-block dalam diri kita. Dengan kita mengkelaskan orang-orang tertentu. Ni geng kita, ni bukan geng kita ni. Ni geng ni boleh-boleh. Kan? Malang lah tuan-tuan. Sebab padahal kita ni satu akidah kan. Sedangkan dengan orang yang bukan Islam pun Rasulullah anjurkan supaya berbuat baik, berlaku ihsan dengan orang yang bukan seakidah dengan kita. Ini kan pula yang satu akidah, boleh pula letakkan macam tu. Ni betul lah bertepatan Rasulullah sebut ni ayat akhir zaman. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-81, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud mereka tidak akan masuk syurga sehingga mereka beriman, dan tidak beriman mereka itu sehingga mereka berkasih sayang. Adakah kamu mahu aku tunjukkan sesuatu yang mana apabila kamu mengerjakannya, nescaya kamu akan saling menyayangi sesama kamu? Iaitu sebarkanlah salam sesama kamu. Dua-dua ni, yang pertama dalam hadis Bukhari memang pada sahih. Ni hadis riwayat Muslim pun sahih juga. Rasulullah dah anjurkan sebarkan salam. Tapi akhir zaman ni bukan orang sini lah. Akhir zaman ini dia nak bagi salam, nanti dulu tengok dulu. Okey, geng kita okey, bagi salam. Ini yang dia dulu, dia tak ni. Kan kita tak payah. Buat tak nampak je lah. Sedangkan sama-sama seakidah. Kadang-kadang satu masjid pula tu, satu Korea pula tu, boleh lagi macam tu tuan-tuan. Jadi jangan jadi rugi lah tuan-tuan. Banyak isu besar lagi nak bincang lah. Isu Palestin kita heboh hari ni pun tak habis lagi nak. Ini kan, kita dengan orang Palestin pun, saudara kita di sana pun jenuh duk jihad, duk sabung nyawa hari ni. Kita masih duk kira lagi kau geng aku ni, bukan geng aku ni, geng aku. Ada pula macam tu. Okey. Begitu pula, itu isu pertama tadilah yang saya sebut. Dia hanya bagi salam pada orang yang dikenali. Maksud dikenali itu ialah kelompok-kelompok dia sahaja. Yang keduanya, begitu pula cara hidup di akhir zaman, bila mana ia terlalu mendorong orang perempuan untuk bekerja atau bekerjaya di luar rumah, terutamanya dalam bidang perniagaan. Betul. Hari ni kalau dalam perniagaan, kita buka TikTok cukup lah. Pergi dekat shop dia tu, yang buat live TikTok. Benar? Cuba kira juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada follow mana-mana live TikTok cuba tengok. Buat tengok berapa ramai lelaki dan perempuan yang berniaga dalam tu. Dulu dalam Facebook dah maju live TikTok sekarang.
Pokok ada yang nak beli cepat sekarang sebab nak follow live TikTok malam ni, tudung dia murah. Kan? Sebab dia tengah live tu yang murah tu. Betul tak? Kalau habis live tu harga dah balik pada asal. Itu orang nak tengok live TikTok tu, nak beli tak? Jadi ramai. Jadi benda yang sebut betul lah tu. Orang perempuan terpaksa bekerja akibat daripada kos kehidupan yang tinggi. Sehingga gaji suami tidak cukup untuk memenuhi keseluruhan keperluan keluarga. Maka terpaksalah si isteri turut bekerja. Betul tak? Kos hidup tak? Mana ada turun tak? Yang turun hujan je turun. Kan? Kos hidup tak ada lah. Kita nak balik semula zaman mi goreng harga RM1.50, ada ayam, ada daging, takkan mungkin. Takkan mungkin patah balik lah. Kan? Sebab itulah kos hidup memang naik lah. Takkan mungkin lah nak patah balik. Kita duduk komplain dah kadang pergi makan-makan kan. Mahal lah sekarang ni lah. Aku dulu, dia cerita aku dulu ni payah. Kan? Kalau aku dulu tu, kan, payah ya. Tak payah sembang lah aku dulu. Sebab masa aku dulu tu gaji dia berapa? Tak? Kalau zaman 90-an cukup je, 80-an, 90-an tak? Kalau gaji lecturer bersyarah pun baru 1,200 ke dah tu. Zaman tu. Hari ni berapa dah kan? Jadi tak payah sembang lah yang tu. Ya? Jadi tu cakap tadi, disebabkan kos kehidupan. Terutama kalau yang tinggal di bandar-bandar besar tak? Kalau di bandar-bandar besar ni gaji 4,000 pun tak cukup lagi. Kan? Silap-silap masih digolong dalam golongan B40. Kan? Sebab cerita tu. Jadi atas faktor itulah memaksa kaum-kaum ibu ni bekerja. So apa masalah? Apa masalah dia? Wanita yang bekerjaya mestilah memahami tugas hakiki sebagai isteri kepada suaminya dan ibu kepada anak-anaknya yang inginkan dambaan kasih sayang serta bantuannya ketika berada di rumah. Ini akan melahirkan perasaan kasih sayang, rahmah dan sakinah di alam rumah tangga yang akan menatijahkan baiti jannati, yakni rumahku syurgaku. Memahami tanggungjawab dan hak sebagai ibu atau isteri serta dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin sudah tentu akan menjadikan dia lebih dihormati dan kehidupan kekeluargaan akan berjalan dalam keadaan harmoni. Jadi bila mana isteri sudah bekerja, maka dibimbangi ia akan mengakibatkan kerenggangan hubungan kekeluargaan. Sebab sibuk tak? Isteri tidak lagi taat pada suami kerana dia juga sudah banyak memiliki wang dan mungkin lebih banyak daripada wang suaminya. Manakala anak-anak pula menjadi mangsa kehilangan kasih sayang ibu bapa kerana mereka hanya menyerahkannya kepada orang gaji, yakni pembantu rumah saja untuk jaga anak-anak. Betul tuan? Kan? Dia isu dia tuan. Kalau isteri tu gaji dia tak lebih pada suami, insya-Allah lagi boleh lagi harmoni lah. Tapi bila gaji isteri ni dah mula lebih pada suami, dia ada lain sikit. Ya, dia akan mula tengok pada surat perjanjian. Macam mana ni? Macam mana? Ya, macam mana? Ya. Bila suami kata yang, kan, hari ni you masak lah, I beli tu semua dah. Ya. I tak nak masa dah nak masak-masak ni. Dah. You tengok balik dalam akad nikah kita hari tu, ada termasuk tak dalam bab masak ni? Tak ada kan? Sepatutnya suami kena buat semua tak? Oh, dia memang macam tu lah. Dia ungkit macam tu lah. Ini cara cerita kalau biasa, kalau gaji isteri lebih tinggi pada suami lah, dia mula nak ungkit. Kan? Sepatutnya you yang buat berkeadaan. You suami, you kena sediakan semua ni. You kena sediakan semua ni, semua dia mengikut perjanjian balik. Kalau mengikut macam tuan-tuan, ya, makanya boleh harmoni ke rumah tangga. Bolehkah dia isteri mendapat redha suami sebab ikut perjanjian? Konon-konon macam tu lah. You tanggungjawab you semua. You kena sediakan barang rumah, you kena sediakan. Kalau I tak ada, you kena sediakan gaji. Gaji suami pun 4,000, 5,000, nak cari orang gaji macam mana? Nak bayar dekat ejen pun 6,000, 7,000 dah sekarang ni. Mana nak cari duit? Dan maka suami pun diam, jalan tak. Tak apa, kau pegang. Esok si isteri pun kata, bang,
Kita lama dah tak pergi cuti bang ya. Jomlah kita pergi Langkawi tu, seronok tengok. Minta maaf. Ya, dalam perjanjian tak sebut pun I kena bawa you pergi jalan-jalan. Tanggungjawab I ialah I bagi you makan, I bagi you duit nafkah, sudah. Ni kita punya perjanjian tak? Mana nak harmoni rumah macam ni? Kalau saya mungkin sedangkan dia tak tengok hadis yang lebih besar lagi dah. Dia tak tengok hadis lagi besar daripada yang duduk cerita perjanjian. Itu just akad tau, akad perjanjian. Tetapi tanggungjawab. Ni, tanggungjawab. Kan? Ya. Lepas tu kena cakap dekat bakal-bakal kahwin ni semua rumah orang lah ni kan. Dekat bakal-bakal berganti kena cakap, pergi faham. Sebab apa? Ya, Rasulullah sebut apa? Ya, dalam terjemahannya lah. Sekiranya aku diperintahkan untuk menyuruh orang sujud, aku akan perintahkan isi sujud pada suaminya. Satu. Dalam Quran sebut dalam surah An-Nisa, Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa. Lelaki ada pemimpin kepada wanita. Satu lagi apa lagi? Redha suami, redha isteri, surga isteri terletak pada redha suami. Jadi kalau dia ungkit tadi, tak ada dalam perjanjian, agak-agak suami redha tak redha. Ya, kalau dia kata tadi, you tanggungjawab you, bukan I tau. You yang kena sediakan barang dapur semua. Suami redha tak redha. Jadi bila suami redha tak redha ni, agak-agak boleh cuma syurga lah. Walaupun seorang isteri kita, seorang isteri yang taat beribadah, dia tiap malam solat tahajud, dia tiap malam ni semua, tapi dia ingkar perintah suami. Suami orang biasa-biasa je, tak ada tahajud, tak ada terkejut pun. Tapi isteri ni Masya Allah, Isnin Khamis puasa sunat, duha tak tinggal, malam-malam tahajud, bukan main solehah lagi, tetapi ingkar perintah suami. Tak cium bau syurga. Ini bukan ugutan, ini nak bagi faham. Takut-takut ada wanita yang berfahaman demikian, salah. Dia duk pegang, kata boleh. Tak, memang betul. Kalau ikut pandangan mazhab-mazhab pun, tadi dalam mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali kata, tak ada, isteri bertanggungjawab memang masak. Kan? Dia pegang kata Syafi'i, tak boleh. Tak, kan isu itu. Itu just on akad. Perjanjian je. Tapi sebenarnya tanggungjawab lebih besar daripada itu. Untuk menjadikan rumah tangga ni mawaddah, sakinah, warahmah ni. Tapi kalau masing-masing berpegang, tanggungjawab you, mana datang nak harmoni rumah tangga? Tapi isu ni kebanyakan berlaku kalau isteri tu ada lebih sikit pada suami lah. Jadi itu kita bimbang. Kadang-kadang takut dia jadi kufur nikmat, dia lupa diri. Bukan ada isu apa pun. Jadi dia tak faham. Padahal hadis atas daripada tu. Kalau kau punya ini kita kalau dia solehah ni, tapi suami tak reda, tak cium bau syurga dia. Sedangkan syurga itu sudah tercium baunya dalam 40 tahun, 50 tahun perjalanan. Tak cium bau syurga. Dia cium pun tak boleh. Agak-agak masuk boleh tak? Kan? Tapi kalau ada orang membakar semangat isteri-isteri tak? Kita jangan perempuan, jangan dengan suami, jangan bagi muka sangat. Suami kita tu tahu kalau ada suami yang jenis macam tu. Tetapi kena tanggungjawab. Jadi masing-masing tanggungjawab dan peranan. Aku buat ni sebab aku nak cari redha suami aku. Kan? Rasulullah sendiri pun ketika pada Sayyidatina Fatimah datang jumpa mengadu pada Rasulullah, ya wahai bapa aku, bagilah aku pembantu seorang. Sebab aku kena buat kerja rumah. Kan? Bagilah aku pembantu. Allah kata tak. Cukup dengan kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, 33 tak. Ini akan meringankan beban kau. Dan Rasulullah bagi tahu juga pada Sayyidina Ali yang juga Fatimah. Tanggungjawab suami ni kalau di rumah tangga, secara asalnya kalau kerja-kerja luar rumah tu suami lah. Kalau kerja dalam rumah bagi isteri lah. Tapi tak bukan semestinya macam tu. Kadang-kadang nak gantung langsir tak. Panggil suami, minta maaf, ini bukan kerja I. Tak boleh lah macam tu. Tu Allah ansur lah. Kalau Rasulullah sendiri pun jahit sepatu baginda. Rasulullah sendiri pun buat kerja memerah susu kambing nak Rasulullah minum. Jadi biharmoni lah. Kita nak hidup harmoni suami isteri buat tu. Kan? Rasulullah juga pernah mengarahkan Sayyidatina Aisyah buat air. Ada tetamu datang buat air tak? Saya kira semua isteri minta maaf. Dalam perjanjian tak ada pun I kena buat air untuk kawan-kawan you. Jangan tuan-tuan tak? Sebab ada orang yang jadi macam ni pula, duduk ajar macam ni. Kita bimbang. Bayang tuan-tuan,
Dan dia sebut tadi, isteri solehah ni, sembahyang tahajud tak tinggal, puasa Isnin Khamis tak tinggal, tiba-tiba dia mati dalam keadaan suami tak reda dengan dia. Macam mana? Tak cium baru syurga. Kan? Dia kena faham tu lah. Kan? Kesian ni, takut orang tak faham. Dia hanya pegang, dia hanya memahami dari sudut literal. Tak, literal. Dalam perjanjian ni lah akan tak ada sebut. Tak ada sebut pun. I tak kena buat. Okey, kalau tak sebut. Apa tanggungjawab isteri kalau ikut dalam perjanjian? Dalam perjanjian, apa peranan jawab isteri sebenarnya lah. Kalau kita nak kata tadi lah. Apa itu perkahwinan? Kan? Apa itu perkahwinan? Perkahwinan ialah satu ikatan yang membolehkan berlakunya persetubuhan. Kalau ikut perjanjian, ikut betul-betul tiap-tiap malam isteri kena jaga. Kena layan suami tiap malam. No. Ikut perjanjiannya. Sebab itu asas perkahwinan. Kalau tidak tak kahwin jadi kawan lah. Jadi perkawanan lah. Kawan biasa lah. Tak keluar makan sekali. Tak ada apa-apa lah. Tapi sebab perkahwinan itu menghalalkan berlakunya hubungan suami isteri. Itu je asas. Jadi kalau kita betul-betul nak ikut buku, jadi tiap-tiap malam kena sediakan untuk suami ya. Ya, kena layan suami tiap-tiap malam. Ya. Itu kalau ikut pada perjanjian. Tapi kita tolerate lah. Tolerate. Jadi kita masing-masing faham. Suami faham tanggungjawab dia. Isteri juga faham tanggungjawab dia. Harmoni keluarga. Anak-anak pun aman damai. Tak ada porak-peranda. Tapi bila mana isteri tu kadang-kadang dia mungkin sikit kelebihan. Dia ada mula act sikit. Action. Orang kata action. Act. Dia rasa macam dia dah bagus dia. Kena pula dia ungkit lagi best. You ingat sikit gaji I lagi tinggi pada gaji you. Isu apa perasaan suami? Suami dah tak reda daripada isteri. Jadi tak gunalah kau buat apa pun. Kan? Tak ada nak cium bau dah. Kan? Kalau dia beri ungkit macam tu. Kan? Macam tu lah. Ya? Ni cerita tadi ni. Bab tadi. Bila isteri mula bekerja. Bukan pasal nak larang orang kerja. Tak ada masalah. Tapi faham tanggungjawab. Ada isteri yang mana walaupun gajinya tinggi tak tinggi pun dia berkedudukan. Tapi di rumah, I am a mother, I am a wife for my husband and for my children. Okey ya. Di jabat, bos, kan, orang semua takut dah. Isteri ni, kan, masuk jabat tu, orang semua takut. Balik rumah, masak, potong bawang. Kan, staff telefon apa, bos apa? Air kat dapur, ada dengan potong bawang nak masak, nak makan ni, suami nak makan ni, ya. Dekat jabat bukan main lagi lah. Okey ya. Tak masalah macam tu kan. Tapi dah masalah dia takut dia kufur dia amat. Kan? Dia terlupa benda-benda macam ni. Itu yang keduanya, isu yang kedua. Yang ketiganya, isu yang ketiganya, bukan sedikit orang yang memutuskan silaturahim hanya kerana masalah peribadi. Kan? Akibat daripada perasaan sakit hati, cemburu dengan kejayaan, perbezaan taraf hidup dan sebagainya. Sebenarnya perkara tersebut tidak boleh kita lakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa tidak halal bagi umat Islam yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Ya, tak bertegur sapa kan? Seorang masuk pintu sini, seorang masuk pintu sini, tak sembahyang satu surau yang sama. Dan salam-salam belah, tak ada langsung tak bertegur sapa tak. Kan? Kemudiannya, ya, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 malam di mana keduanya bertemu. Bukan tak bertemu, keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling. Seorang tengok belah utara, seorang tengok belah selatan, tak nampak, buat tak nampak. Padahal dulunya itu elok je berkawan. Yang terbaik bila mana 2 orang dia bergaduh, yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Dia dah mula nak berdamai, dia mula ucapkan salam dulu tak. Maksudnya dia dah khusus dia nak berdamai dengan kawan tu lah. Ya? Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2560. Memutuskan silaturahim adalah termasuk antara dosa-dosa besar secara ijma' ulama. Ya, la yadkhulu jannata al-qata'u. Tidak masuk syurga bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kan? Jadi macam mana kita nak masuk syurga? Kita rajin solat, rajin baca Quran, rajin semua rajin, tapi putuskan silaturahim. Nah,
Dan kawan Tuhan dengan adik-beradik. Kan? Raya tahun lepas kita balik. Raya tahun depan saudara kita belah balik. Hari itu balik selang-seli. Dah tahu sebab apa? Sebab tak nak jumpa. Tak? Tahun-tahun ni kita balik, tahun depan kita tak balik. Tahun depan ada selang. Sebab apa? Bergaduh adik-beradik. Jadi macam mana? Padahal dua-dua ni dah haji. Hajah dah. Dalam bab kebajikan, dalam bab kelas Al-Quran, kelas-kelas agama bukan main aktif lagi dah. Dalam grup WhatsApp tiap-tiap hari duk post tazkirah kan. Duk ingat kau orang tentang semayang sini. Rupa-rupanya memutuskan silaturahim. Macam mana nak masuk syurga macam ni? Dan Rasulullah dah sebut la yadkhulul jannata al-qata'u, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ya? Jadi nak sembang ke mana? Nak? Tahajud apa semua nak baguslah benda-benda tu buat. Sebab ada orang dia perasan antaklah aku putus silaturahim pun, yang penting ibadah aku banyak. Bukan pasal ibadah banyak. Yang ikut ibadah banyak, kau Nabi Musa lagi layak masuk syurga awal daripada kita. Kenapa umat Rasulullah yang masuk syurga mula-mula berbanding dengan umat terdahulu? Kalau nak ikut ibadah banyak kan? Sebab kau Nabi Musa ibadahnya beratus tahun. Kita ni dah masuk 70-60 dah menggigil. Nak rukuk dah tak boleh, duduk atas kursi kan. Umat Rasulullah, umat Nabi Musa steady lagi. Kan? Kalau nak ikut ibadah lah, bukan. Kan? Sebab tu kurangkan musuh, banyakkan kawan. Nak cari musuh orang nak buat apa? Kurangkan musuhnya. Memutuskan silaturahim boleh berlaku dengan memecilkan ataupun memecilkan hati saudaranya, kerabat terdekatnya, dan meminggirkan mereka, sama ada dengan cara tidak berbuat ihsan kepada mereka, tak buat baik kepada mereka, seperti tidak memberikan harta ataupun bantuan ketika mereka dalam keadaan yang sangat memerlukan. Sedangkan kita berkemampuan daripada sudut kewangannya untuk membantu ataupun tidak menzahiri mereka tanpa ada sebarang keuzuran. Biasanya bibit-bibit perpecahan ni dia melibatkan harta, melibatkan kewangan. Tu yang istilah pinjam RM1 bayar nanti tu. Kan? Bila pandai pinjam duit, pinjam buluh kasap, dapat pangkal, hujung lesap. Itu. Kan? Buat pinjam pandai, berjanji tak. Sebab antara puncanya silaturahim terputus ialah sebab ni lah. Pinjam duit. Dan melibatkan harta. Dalam bab lain isu tak berapa sangat. Takat curi selipar ke, curi buah rambutan tu orang tak ada nak kisah sangat lah, okey lah. Tapi bila bab pinjam duit, janji nak bayar, dia tak bayar. Sedangkan orang yang beri dia pinjam itu memerlukan duit ketika itu Jadi ni nak buat. Kenapa silaturahim itu terputus? Uzur yang dimaksudkan adalah seperti seseorang itu hilang sesuatu yang boleh menyatukan hubungan dengan mereka. Seperti hilang harta, adapun ada harta, tapi harta tersebut hanya memenuhi hajatnya sahaja yang lebih utama untuk dibelanjakan. Jadinya kiranya kita tak dapat nak bantu pun teranglah elok-elok. Kenapa kita tak dapat bantu? Sebab kadang-kadang orang tengok kita ni macam senang. Dia tak tahu kita ni pun ada masalah. Cuma kita tak tunjuk je lah. Kita tunjuk je lah. Kita pun ada masalah juga. Cuma teranglah elok-elok. Dan bantu setakat mampu lah. Ini isu yang ketiga lah. Yang keempatnya itu penyaksian palsu. Penyaksian palsu pula adalah pembohongan yang disengajakan dalam penyaksian. Maka sebagaimana penyaksian palsu sebagai sebab pembatalan kebenaran, demikian pula menyembunyikan penyaksian sebagai sebab pembatalan kebenaran. Dua-dua benda sama je. Pertamanya dia tampil ke depan, dia sanggup bercakap bohong, jadi saksi palsu. Ada orang pula dia nampak itu kebenaran tapi dia tak nak tampil diri. Tak ada kerja aku apa aku nak cakap benda betul tak? Aku dah okey dah sekarang, dah selamat, dah selesa hidup, tiba-tiba pula jadi orang baik, tak payahlah. Sedangkan benda yang kalau dia menjadi saksi dalam peristiwa tersebut, dia dapat menyelamatkan keadaan. Tapi dipikirkan kepentingan diri, baik aku diam je lah, buat tak nampak je lah. Ini akhir zaman. Sebab masing-masing mementingkan diri itu baru di dunia, di akhirat lagi teruk kan. Masing-masing yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi.
Hari yang mana masing-masing mengelakkan diri, masing-masing lari tak nak jumpa orang tutup muka. Imam tak nak jumpa, tak pasal-pasal dia tuntut pahala kat aku tak. Tak nampak. Kan? Masing-masing saling tutup menuntut, salah menyalah. Kan? Salah menyalah. Kita salahkan dia, suami salahkan isteri, isteri salahkan suami, anak salahkan, macam-macam hal. Sebab semua tak nak masuk neraka. Kan? Sebab itulah apa-apa hal settle lah kat dunia ni dulu. Jadilah kita orang yang berjiwa besar. Ya, memaafkan. Tengok pada tu tak. Kalau kita rasa susah sangat hati kita nak memaafkan, ya Allah, aku maafkan juga, kita paksa tak maafkan, ya Allah, semua esok di akhirat kau mudahkan urusan aku, ya Allah. Aku tak nak jumpa dia ni esok akhirat. Kan? Aku dah lepas masuk syurga, ya Allah, dengan dia kau settle lah. Aku tak nak tahu langsung pada dia ni. Sebab ada benda yang kita boleh maafkan, ada benda yang tak boleh, kan? Jadi tu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Maksudnya, dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ya, surah Al-Baqarah ayat 283. Saksi palsu ni bukan kita nak kira di mahkamah je. Kadang-kadang dalam bab orang berniaga pun sama. Kan? Dia berniaga dalam TikTok, dia jual barang apa benda tak. Barang tak bagi mana pun. Tapi dia upah kawan-kawan dia terus dalam duk komen. Bagus barang ni, bagus tak, semua kita komen tak. Orang pun terpengaruh. Orang pun beli kan. Beli-beli tengok tak ada taruh mana pun. Kan. Ataupun orang yang mana dia berniaga, dia jual satu barang, jual satu produk. Kita pun pergi nak tengok. Dan ada orang tukar kempen. Barang ni bagus, saya dah pakai dah benda ni. Memang baik ni tak. Duk kempen tak. Padahal tak pakai pun. Kawan tu je dia upah dia kan. Makanya kita ni terpengaruh sebab orang tu tolong kempen. Bukan peniaga memang akan confirm dia akan sebut benda dia baik. Tapi orang yang giling rupanya geng-geng dia juga. Makanya sama dia juga. Ya. Dia telah khianat dekat situ. Padahal benda tak ada apa pun. Ada pun contoh lagi tak? Dalam orang duk lelong. Baik lelong kenderaan ke lelong rumah dah biasanya kan. Ada kita nak beli, memang kita nak beli benda tu. Tak? Nak beli. Tapi ada 2-3 orang yang diupah lah kan. Mungkin lah kan. Jadinya kita letak harga ni, dia letak harga tu. Letak harga ni sebab dia orang dah target. Sampai kat situ je lock, okey jadi beli. Ya, padahal yang tukang tadi tukang bakar ya. Kan? Jadi sepatutnya kita boleh dapat harga ni macam ni dah buat untung kan. Dan orang sebenarnya, orang yang tadi tu dia kan bahagia tak nak apa sebab dia kerja kawan tu je. Ada juga jenis macam tu. Kan? Jadi akhir zaman ni kreatif. Dalam penyaksian palsu bukan hanya melibatkan kes mahkamah je. Dalam kehidupan seharian kita pun boleh berlaku. Ya, boleh berlaku. Ya, penyaksian palsu ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang dosa yang paling besar. Sabda baginda Nabi SAW yang bermaksud, mahukah kamu aku habarkan tentang dosa yang paling besar? Ya, dosa besar tahu kan? Dosa besar tahu. Ni dosa yang paling besar. Maksudnya besar lagi pada yang besar-besar. Dia besar lagi. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Sebab tanya pada sahabat, kau nak tahu tak dosa apa yang paling besar? Kau nak tahu tak dosa apa yang paling besar? Kau nak tahu tak dosa apa yang paling besar? Dia kalau dalam ilmu hadis lah, kita nak faham. Sekiranya Rasulullah ulang benda tu berkali-kali, maksudnya benda tu very very serious lah. Ya, maksudnya benda tu memang Rasulullah very very serius, memang betul-betul, bukan tak yang lain tak ni tak serius tak. Ini benda yang betul-betul Rasulullah kata kena fokus betul-betul dan kena ambil berat betul-betul. Kalau Rasulullah ulang 3 kali. Sama juga dalam hadis lain yang Rasulullah sebut, bila seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah yang perlu aku berbakti? Kepada ibumu kan. Summal ladzi yas'aluhu summa man ummuka, ibumu.
Summaman ummuk, 3 kali Rasulullah sebut. Kan, berbakti kepada ibu penting 3 kali tu. Maksudnya benda tu very very important lah. Memang betul-betul penting. Sama juga dengan yang ni. Bila Rasulullah ulang tu maksudnya betul lah. Kan? Jangan kita ambil remeh benda ni. Apa dia? Ya, baginda Rasulullah mengulangnya sebanyak 3 kali. Yang pertamanya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah dengan meletakkan sesuatu ataupun perantaraan sesuatu. Ya, kita fahamlah mensyirikkan Allah ni sembah berhala ke, mengucapkan perkataan ke, lisan hatinya. Mana ada kita buat, betul tak? Takkan kita buat, tadi kerja pula, takkan kita nak pergi sembah patung, nak sembah apa dah. Kan? Itu memang tak buat. Kan? Yang kita buat apa? Yang masyarakat buat lah. Kan? Berjumpa dengan Tok Bomoh, dengan Tok Dukil, dengan Tok Dukun, nakkan sesuatu hajat, mana hajat tu yang tak mungkin manusia boleh buat. Nak bagi anak pandai, anak cerdik, esok nak periksa, bawa pensel, bawa pemadam, berjumpa dengan Tok Bomoh. Bomoh, tolong jampi, esok anak saya nak periksa ni. Kan? Tok Bomoh pun anak dia 5 orang pun semua jadi doktor persendirian. Dah. Kan? Anak-anak dia pun doktor persendirian je lah. Seorang doktor belakang lorong dekat Cokit. Dah. Seorang lagi dekat lorong mana lagi dah. Semua doktor persendirian. Kan? Tiba-tiba kita jumpa dia nak suruh anak kita pandai boleh jawab periksa. Macam mana ni? Cerah mana ni? Kalau kau tak belajar mana dapat? Tiba-tiba dah. Takkan periksa nak jawab sendiri dah. Kalau Tok Bomoh boleh buat macam ni, baik aku bagi adat aku pandai. Hantar ke Harvard University ke seorang dah. Hantar ke mana-mana universiti yang bagus-bagus dah. Ini anak Tok Bomoh pun doktor persendirian. Macam mana lah kita pilih orang macam ni? Kan? Tak percaya juga. Kan? Yang keduanya, apa dia lagi? Isunya, dia kata betul. Kita memang tak ni. Jadi kita gunakan perantaraan orang. Orang tu pula orang hidup, orang mati. Macam mana datang minta tolong orang mati ni? Dah, kona lagi dah. Kita bukan pasal tu. Kita berkat dia ni. Kenapa kita nak kena kona-kona? Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Minta tolong pada aku akan kabulkan. Kenapa kita mesti nak kona-kona lagi? Tak boleh, tak apa. Sebenarnya boleh. Apa ada kona-kona ni? Wahyu dah sebut. Kan? Allah pun dah sebut. Minta tolong pada Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita gunakan perantaraan, baik kita gunakan orang soleh yang mati ke, minta kepada sesuatu, kepopok misalnya kata, nah, apa beza kita dengan agama jahiliah? Bila mana Abu Jahal, Abu Lahab semua ni sembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Usta semua ni dekat dengan keli Kaabah tu. Bila ditanya, kenapa kau sembah dia? Kami tak sembah dia. Dia ni cuma pembawa hajat kami jumpa dengan Tuhan. Kenapa pula begitu? Sebab siapalah kami nak minta. Kita ni hamba yang lemah. So siapa yang cakap macam tu? Kan? Jadi tak ada beza dah kita. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala lah. Kan? Allah Ta'ala beritahu pada Rasulullah. Wala insa'al tahu man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya pada orang kafir-kafir jahiliah, ada orang Arab jahiliah ni, siapakah yang berlangit, menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka akan menjawab Allah SWT. So, apa masalah? Masalahnya ialah Rasulullah nak ajak daripada kau sembah patung-patung ni, kau direct terus sembah pada Allah. Tiba-tiba kita ambil kona pula. Kan? Kona kot lain pula. Tak ada beza pun tuan-tuan. Kita risau tengok. Kan? Sebab kalau yang buat perbuatan yang ni, contoh kadang menyembah kubur lah, pergi kuburan ni, untuk minta pada orang mati semua ni. Kalau yang buat perbuatan tu, dia pakai baju Megadeth, ACDC ke, baju-baju underground, baju hitam, muka berceloreng, pakai seluar jean, baju koyak-koyak, rambut menggebang macam liket. Tak ada masalah. Kita tahu kau yang mana sesat. Ya? Kalau yang pergi ke kuburan tu, jenis minta macam tu lah. Kalau jenis pakai pakaian baju seluar jean koyak-koyak kan, tak ada masalah. Aku tak ada kau ni mana sesat. Tapi bila yang pergi tu berpakaiannya jubah, kan? Pakai sorban, pakai baju, kita pun dah confused. Kau ni betul tak betul? Itu yang confused. Kan? Kalau dia betul dia pakai lingerie, kita dah faham. Tak ada masalah orang macam ni, bukan dalam masalah. Maksudnya kita dah tahu terang-terang, kau ni mana sesat. Tapi bila berpakaian ala-ala agama ni kan, ala-ala Islamik, jadi orang tak confused. Nak kata sesat takut sebab dia ni berpakaian ala-ala tu dah. Ni yang buat macam gaduh lagi. Kan? Jadi elaklah tuan-tuan ni, mensyirikkan Allah ni, menyekutukan Allah, clear dah Allah sebut. Tak payahlah kita nak kona-kona lagi dah.
Kalau Rasulullah sendiri, para sahabat sendiri pun tak ada guna benda-benda macam ni. Ya. Yang keduanya, dosa paling besar apa dia? Derhaka kepada kedua ibu bapa. Kan? Ini dosa besar. Sebab tu dalam ayat Quran Allah sebut, ya. Dan dalam ayat Quran banyak disebut juga iaitu jangan kamu mensyirikkan Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa. Banyak sebut. Kan? Jangan syirikkan Allah, buat baik dengan ibu bapa. Dua benda ni. Maksudnya kedudukan ibu bapa tu tinggi tak tingginya. Lepas Allah Ta'ala kata jangan syirikkan dia, bawah dia buat baik dengan ibu bapa. Tinggi tak tinggi. Kan? Rasul pun tak disebut kat situ. Kan? Nah ni. Pentingnya tak? Jangan derhaka. Yang ketiganya, penyaksian palsu ataupun ucapan bohong. Kan? Penyaksian maksud ni dia luas tuan-tuan. Bukan sekadar isu tadi dalam mahkamah, bukan sekadar isu juga tentang nak beli buah ke nak beli barang tadi, ataupun nak beli rumah tadi kan. Ucapan bohong ini ialah dia nak dapat pengaruh, dia bohong orang ramai. Kan? Demi pengaruh. Dia dapat pengaruh, dia sanggup menipu, dia sanggup berbohong, dia sanggup fitnah. Kan? Sebab itu, ini juga termasuk dalam dosa paling besar. Demi nakkan sesuatu kau sanggup berbohong, maka dia juga termasuk dalam dosa paling besar. Ketika itu baginda bersandar, lalu duduk. Sandar duduk ni. Sentiasa baginda mengulang-ulangnya hingga kami berkata dalam hati, andai kata baginda diam. Rasulullah ulang benda tu kira. Seolah-olah macam, ya Allah, kalau Rasulullah diam lah. Seolah juga Rasulullah ulang 3 benda ni memang berlaku hari ni tuan. Dah, memang berlaku yang saya tadi mensyirikkan Allah tadi tu. Ala Islamik lah konon. Bila kita tanya dia konon pusing, orang tu ada buat, orang ni dah buat dalam kitab tu kata boleh. Dalam kitab dah ikut, hadis Nabi tak nak ikut. Nabi cakap terang-terang dah ikut, nak pegang kitab juga ni. Kan? Itu yang pertama, memang berlaku hari tuan. Yang kedua tadi, merdakai bapa memang ramai. Banyak. Kan? Yang isu tinggalkan ayah tepi masjid, mak tinggal dekat pasar raya saja pun. Kan? Yang menengking, yang apa semua, orang kata dah lali dah lah. Banyak berlaku. Yang tiga yang ni. Ya, penyaksian palsu ni banyak. Demi nakkan sesuatu sanggup dia berbohong. Nakkan benda tu. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-6919 dan dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-143. Jadi tak payah sembang. Hadis ni sahih tak sahih tak payah sembang. Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian maksud wafashul qalam. Yang keempatnya, isu yang seterusnya, iaitu wafashul qalam ini. Ya, kalau ada setengah orang terjemahkan tersebarnya kolam. Kolamun tu pen. Ada setengah orang dia faham, dia terjemahkan. Dia secara literal. Kan? Kita pun benih. Macam mana berkembangnya pen ni? Kan? Dulu ada macam-macam pen kan? Pen Kilometrico, ada pen Faber-Castell. Bukan yang itu. Ataupun dia kata penulisan ni dulu, mula-mula manusia tulis atas batu. Kemudian tulis atas kulit kayu. Daripada kulit kayu dijadikan kertas, buat buku. Buku sekarang ada laptop, ada semua. Tadi perkembangan penulisan bukan itu. Ya. Yang dimaksudkan dengan wafashul qalam ini ialah banyak manusia hari ini yang telah pandai menulis. Maksudnya golongan manusia yang berpendidikan. Ya. Khususnya dalam bidang penulisan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia berbanding penulisan yang berkaitan dengan akhirat. Maksudnya kalau ilmu dunia ni, kalau kita pergi kedai buku ni, tak bersepah macam buku tak, ada tak. Tapi untuk bidang agama ni adalah pecisan je. Ada, tapi tak banyak. Nak ceritanya bahawasanya orang membahaskan ilmu keduniaan lebih banyak daripada orang membahaskan ilmu tentang akhirat. Di akhir zaman, cerita tentang dunia nak buat kek itu, nak buat kek inilah, nak buat ayam goreng RM1 lah, nak buat itu, nak buat air tu, air balang itu semua. Urusan dunia semua, dari nak menjahit, dari apa semua tak. Jadi kurang cerita bab-bab ingatan pada akhirat. Itu maksudnya. Penulisan berkaitan dengan ilmu duniawi berbanding dengan ukhrawi. Ya. Manusia lebih suka mencari ilmu dunia berbanding ilmu akhirat. Firman Allah SWT dalam suratul A'la ayat yang ke-7, ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.
Benda yang baik kekal ini dia tak sebarkan, dia tak luaskan. Dia heboh dengan ilmu dunia yang kat sini ni. Ya, kemudian ada surah Duha ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Maksudnya pengakhiran kita ni lagi baik pada permulaan. Akhirat itu kekal abadi. Kekal abadi. Maksudnya takkan mati-mati dah. Sedangkan dunia ni fana, ada tempoh. Tunggu masa je nak kiamat. Terdapat dalil yang menunjukkan celaan bagi orang yang hanya pandai dalam ilmu duniawi, namun dia lalai terhadap urusan akhirat, yakni ilmu syar'i, ilmu agama. Inilah suasana yang dihadapi oleh kaum muslimin ketika ini, yang mana ilmu syar'i, yakni ilmu agama benar-benar sudah dilupakan daripada menjadi keutamaan. Kadang-kadang kita berbahas tentang isu agama, kita tak tahu meletakkan bidang apa ni. Kadang-kadang kita bahaskan tentang masalah fiqah, tapi kita letakkan hukumnya macam masalah akidah. Fiqah je pun. Ya, berbahas isu fiqah, nak jadi kafir celah mana? Yang boleh jadi kafir ni kalau isu akidah. Kita tak tahu meletakkan bidang tersebut. Pada kita bila isu agama semua melibatkan akidah, tak ada siapa jawab siapa. Kan? Benda yang dibicarakan isu fiqah je pun. Boleh tak bayar zakat dengan duit ataupun boleh tak bayar zakat dengan beras? Contoh dah. Duk bergaduh kat situ sampai melibatkan akidah. Tak ada pun. Kau bayar dengan beras kafir kau tahu tak? Ini isu fiqah. Kena nak faham. Jadi bila tak ada ilmu tentang itu, dia pun luhur semua isu agama je akidah. Isu agamanya akidah. Hinggakan orang nak bayar zakat dengan beras pun tak boleh, nak bayar kena suruh bayar. Ataupun dia kata kena bayar dengan beras, tak bayar dengan wang. Dan tak boleh. Lepas tu tak terbuka langsung. Seolah-olah macam mazhab itu satu akidah pula dah. Padahal mazhab itu pemudah cara kita. Pemudah cara kita. Kita pun tak pegang mazhab Syafi'i 100% pun. Nak. Berapa ramai beli barang kat Shopee angkat tangan. Ni. Kan? Berapa ramai beli barang kat Shopee, beli barang kat Lazada, kat TikTok ni. Berapa ramai? Jangan malu-malu. Kan? Kalau betul kalau mazhab Syafi'i itu akidah tak sah tadi. Dalam mazhab Syafi'i mesti akad. Aku beli barang di TikTok dengan harga sekian-sekian harga dah. Aku beli kain tudung kain tudung dengan harga RM32.50 tunai. Lafaz ataupun penulisan kan. Kalau itu betul tak? Tapi tak ada. Kita terbuka. Terbuka tak? Pegang pada pandangan mazhab Hanafi, pegang pada mazhab Imam Malik. Dan kenapa kita anggap masalah fiqh macam akidah? Sebab apa? Sebab ilmu yelek. Ilmu yelek. Dia hanya pergi ingat bila ilmu agama hanya melibatkan tu saja tuan-tuan nak. Jadi itulah tuan-tuan. Ya, kita kadang-kadang sedih juga sebab orang yang menyampaikan pun kadang dia macam tak jujur pula. Kan? Bagi tahu terang-terang tuan-tuan, ini masalah fiqh tuan-tuan, tidak melibatkan akidah, jadi tak perlulah nak meletakkan saudara kita. Jadi di luar pada akidah kita tak ada kena-mengena pun, ini masalah fiqh je pun. Ya, tak melibatkan akidah, kecuali dia kata Tuhan tu ada dua tak. Ataupun kita wajib sembah patung ni patung tu, akidah tak sah amalan, tu baru betul melibatkan akidah. Lagi mana duk bahas isu-isu furuk khilafiyah ni, tidak sampai tergugat akidah pun. Ya, tak ada isu pun. Kemudian firman Allah SWT tak? Ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Maksudnya mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja. Iyalah. Sebab dia dapat ilmu kulit. Kan? Dia hanya belajar ilmu tu permukaan saja tak? Surface saja dia belajar. Jadi dia ingat dia dah hebat sangat dah. Dia dah ilmu dah tinggi sangat. Padahal itu baru ilmu tumbuk angin. Belum ajar ilmu kalih lagi, kilah lagi. Dah orang belajar silat kan? Tumbuk angin dia baru nak betulkan kuda-kuda je pun. Tapi dia ingat macam dah dapat tanda bintang hitam dah. Dah boleh lawan dengan orang tu dah. Kau baru asas je. Tak perlulah sampai macam tu. Dan orang yang menyampaikan pun kenalah jujur.
Bagilah tahu, engkau ni baru belajar ilmu asas. Tapi janganlah kau nak pergi cabar orang yang ada tandingan hitam. Baru lagi kau ni dah banyak lagi kau nak belajar. Tu dah cerita ni. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja. Dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. Itu orang ribut dengan urusan dunia sampai lupakan akhirat. Surah Ar-Rum ayat 7. Sebagian besar manusia hari ini tidak mempunyai ilmu kecuali ilmu tentang keduniaan dan segala yang berkaitan dengannya. Mereka sangat pandai dalam hal tersebut namun lalai dalam masalah-masalah agama dan apa yang mampu memberikan manfaat bagi akhirat mereka. Mereka jahil dalam mengenal Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ya, sebab orang alim, ulama ini, ya, kalau kita dalam mazhab 4 kita, mazhab imam-imam hadis, mereka ni memang alim dalam semua ilmu. Cuma akhir-akhir zaman ni, ya, orang-orang agama, dia bukan pakar dalam semua bidang. Dia tak pakar dalam semua bidang pun. Kan? Nah, dia tak boleh tahu kata kalau dia dalam bidang fiqh dia tak tahu, bukan dia tak tahu, dia tahu tapi dia tak mendalam dalam bidang akidah, dalam bidang muamalat, dalam bidang apa semualah. Kalau dia ambil bidang tak, kita kena akui benda tu. Kita kena akui. Jadinya kalau orang agama ni saling orang kata mendamaikan, saling mengharmonikan, dia akan mendamaikan masyarakat. Dia tahu aku bukan alim dalam bidang tersebut. Tak, makanya dia pun cakap dengan percakapan yang mendamaikan. Tuan-tuan, saya dalam bab tu saya tak berapa nak boleh tuan-tuan, tapi saya akan kaji balik lah. Saya akan cuba tengok apa pandangan-pandangan tak. Ni tidak. Bila mana Allah uji itulah orang-orang alim, Allah tak uji dengan beginilah. Dan dengan sifat sombong, dengan sifat ego. Padahal dia nak letakkan diri dia setara dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam tak katanya. Ini semua ulama-ulama yang hebat-hebat, yang alim dalam semua bidang. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, semua ada bidang, semua boleh ke dia. Tak percaya tengok dalam kitab dia sendiri, macam-macam ilmu, ada ilmu akidah, ilmu fiqh, muamalat, semua ada dalam kitab Sahih Bukhari. Tak? Jadi akhir zaman tak semua orang alim dalam semua bidang pun tak ada. Bukan tak ada tapi tak banyak. Kan? Tapi bila kita tak tahu satu isu, maka janganlah kita buat-buat kepala tahu. Janganlah kita buat tahu semua. Cuba kita kenal sendiri. Dan tuan-tuan saya minta maaf. Dan dalam bidang ni insyaAllah saya akan ikut kuliah akan datang, saya akan bagi inilah. Kita akan bagi ni tak. Dan kita tengok pandangan ni macam mana kan. Jadi harmoni lah sikit. Kan? Lepas tu pula jenis tak terbuka tak. Pegang satu pandangan sahaja. Soalan pandangan ni semua salah. Macam mana pula? Kan? Hanya pandangan dia saja. Yang dia ikut aliran dia saja yang betul. Selain pada dia semua salah. Mana ada? Tak. Kalau selagi mana dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah nak salah celah mana? Tak. Kalau selagi mana bukan pada syiah ya. Bukan daripada kitab-kitab yang benar menyelewi pada akidah Islam. Tak ada masalah. Masih dalam bumbung di bawah payung ahli sunnah wal jamaah. Celah mana nak ada salah? Jangan ada salah. Ya. Okey, kemudiannya Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, demi Allah, salah seorang daripada mereka telah mencapai ilmu yang tinggi dalam hal dunia. Dia kata Hasan Al-Basri tak, dalam ilmu dunia memang tinggi dia dah. Orang segan dengan dia. Di mana ia mampu memberitahukan kepada kamu mengenai berat sebuah dirham wang perak hanya dengan membalik wang tersebut pada hujung kukunya. Sampai berat tu pun dia beritahu. Sedangkan dirinya sendiri tidak berilmu dalam melaksanakan solat. Kita dalam bidang ni pandai, rupa-rupanya ambil semayang pun tak betul lagi. Tak, sebab dia tak nak mendalami ilmu agama. Kan? Dalam bidang ni semua pandai, baca Fatihah pun tak betul lagi. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamain pun ada. Baik sebut Alamanda ya. Duk main lagi, duk ada maklin lagi dah. Alamain, Ar-Rahmanir Rahim. Kan? Belajarlah, tuan, belajarlah. Tak salah pun kita belajar. Surah Fatihah tu utamanya, pegang elok. Kan? Jaga tu. Kadang-kadang sebutan tu kan. Biar betul yang tu. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisul Karimur Rahman fi tafsir Kalami Mannan berkata, sungguh menghairankan ada yang begitu bijak dan cerdik dalam ilmu sains, elektronik, bahkan mereka ialah pakar dalam bidang kenderaan di darat, laut dan udara.
Masyarakat melihat mereka sangat pandai dalam ilmu keduniaan tadi dan mereka memandang orang lain tidak sehebat mereka dalam bidang yang mereka ceburi. Namun amatlah malang kerana mereka buta dalam urusan agama dan menjadi orang yang benar-benar lalai dari akhirat. Mereka tidak memandang bahawa hidup di dunia pasti akan berakhir. Mereka benar-benar berada dalam kejahilan. Mereka lupa pada Allah SWT. Maka sudah pasti mereka juga lupa akan diri mereka sendiri. Nah, apa persiapan dia untuk menuju akhirat? Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kesimpulannya pada tajuk ini, yang pertamanya, budaya memberi salam dalam masyarakat Islam pada hari ini sudah mulai hilang, sedangkan ia merupakan satu sunnah yang amat disukai oleh Rasulullah SAW kerana ia mampu untuk menyatukan perpaduan umat Islam. Betul tu anjurkan sebarkan salam, jumpa orang senyum, jangan buat tarik muka dah, kan? Ini sesama orang kata sama Islam dah. Kalau sesama bukan mahram tu lain lah, jangan buat senyum tergedik-gedik pula sekarang. Orang kata lain macam lah pula, apa senyum aku ni pula dah. Tapi sesama Islam ni sama kita dah, mahram muslimat dengan muslimatnya, orang lelaki dengan lakinya, dia mengeratkan silaturahim. Yang keduanya, pada zaman ini, wanita berkejaya tidaklah pelik dan bukanlah satu perkara yang asing. Walau bagaimanapun, kerjaya pertama dan terbesar wanita yang tidak dapat disangkal dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana pesaing adalah mendidik seluruh generasi. Tugas ini disediakan Allah SWT untuk wanita secara fizikal dan mental. Kan, didikan ibu ni tak? Ya. Terutama kalau ibu suapkan anak kan, waktu suapkan anak tu bagi nasihat pada dia. Kau belajar rajin-rajin yang nak dah, kau sekolah jangan nak suapkan anak tu dah. Kalau anak yang besar-besar ni, yang bega-bega ni dah, yang nakal-nakal ni dan panggil dia duduk, suapkan dia makan. Kan? Dah form 5 pun kena suap lagi, suapkan dia makan. Dalam suapan itu nasihatkan dia, air tangan ibu ni mujarab ni. Tak? Dengan suap tu. Ya? Sebab air tangan ibu tu. Kan? Air tangan ayah kan lain sikit lah. Tak buka mulut, pang lagi lah. Tu sekarang budak ni kan. Air tangan ibu tu. Kan? Suap. Kalau anak yang nakal-nakal lah, tak nakal lagi bagus lah. Yang mana nakal tak dengar cakap, ambil makanan, suapkan dia. Kita makan sebelah dia, kita suapkan dia. Kau makan. Dengan makan tu bagi nasihat. Sebab secara inilah cara Rasulullah buat. Kan? Iaitu Rasulullah jamu makan. Jamu makan dia cakap tentang agama tak. Jadi bila orang dah kenyang, orang dah ni sekarang tak. Dia nak cakap, dia dengar je lah. Kan? Jadinya suap. Kan? Suami tak dengar kata, suap. Kan? Suap tak ada masalah tuan-tuan tak. Bang, janganlah balik malam-malam sangat bang. Oi. Suap. Jangan ni. Apa masalah kan? Tak ada masalah pun. Suap, jangan tak ni. Rasulullah pun beliau minum air segelas dengan Sayyidatina Aisyah dengan suami kita, apa sangat tak. Suap je. Kau ni apa hal? Tak pernah kau suap aku. Dulu je masa kita mula-mula kahwin dulu kau potong kek tu, suapkan sekali tu. Tak pernah suap dah 30-40 tahun kahwin, tiba-tiba apa kau tiba-tiba malam ni kau suap aku pula ni. Kan? Tak ada saja je. Kan? Cakap ni yang baik tak? Yang ketiganya, menjaga dan menghubungkan silaturahim merupakan perkara yang dituntut dalam agama. Segala amalnya tidak berguna dan tidak berpahala walaupun kita telah beribadah dengan penuh keikhlasan siang dan malam. Tetapi bila kita masih memutuskan tali silaturahim dan menyakiti hati orang-orang Islam yang lain, maka amalannya tidak ada erti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal kata tak payah sembahyang lah macam tu, bukan. Dia ada nilai, tetapi disebabkan dengan putusnya silaturahim tadi tu, sekejap, tangguh dulu. Tak dikira lagi sabar tau hari ni. Settlekan ni dulu. Itu cerita dia. Bukannya kita kata, aku dah putuskan silaturahim ni, tak payah sembahyang lah, kan? Tak payah buat baik dah, apa guna lagi dah, memang tak ada juga kan? Tak, bukan. Amalan tu ada, nak kira. Tetapi, nanti. Sebab apa benda yang lebih penting kau tak buat? Yang ni tadi sekejap, nanti sekejap.
Kemudiannya yang keempat, memberikan penyaksian palsu adalah punca kepada timbulnya kezaliman, melakukan jenayah sewenang-wenangnya dan menghilangkan hak orang lain dalam harta juga kehormatan. Ini bahayanya penyaksian palsu ni. Orang sepatutnya mendapat hak dia, maka hak itu berpaling kepada pihak yang sebaliknya, yang mana menggunakan tipu daya tadi. Tak apalah, kita pun tak kisah sebab apa di dunia. Tetapi dengan sebab dunia yang tadi itulah kita telah menyebabkan dia menderita, dia dizalimi. Agak-agak macam mana kita nak akhirat? Kadang-kadang di dunia lagi Allah Ta'ala balas. Kan? Memang tak sampai akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Dan double kat situ. Bukan double, triple. Dalam kubur dapat lagi. Kan? Dunia dapat, kubur dapat, akhirat lagi dapat lah. Kan? Yang kelima, agama Islam amat menggalakkan dan menganjurkan umatnya supaya menerapkan ilmu agama kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa bertanggungjawab menjaga amanah Allah SWT ini dengan sebaik-baiknya dengan memberikan anak-anak mereka pendidikan yang sempurna dan seimbang, iaitu duniawi dan ukhrawi, bagi membentuk jati diri yang teguh dan Muslim yang sejati dan sebenar. Kehidupan dunia dan akhirat perlu ada keseimbangan, namun Islam meletakkan kehidupan di akhirat yang lebih utama. Utamakanlah urusan akhirat berbanding dengan urusan dunia. Datang dua kepentingan antara dunia dan akhirat. Utamakan akhirat dahulu sekiranya ketika itu tidak ada apa-apa urusan. Tapi sekiranya kita ada pekerjaan, makanya selesaikan kerja dulu. Seorang doktor yang menjalankan pembedahan kepada pesakit dia tak, kan? Masuk waktu solat, okey nurse tolong ni jangan saya nak pergi semayang. Doktor ni orang tengah rawat ni. Tak nak, utamakan semayang. Tak nak dia walaupkan semayang, agak-agak sikit, cerdik sikit. Kan? Dia ada peran, sebab tu waktu solat tu dia panjang. Ini cerita bagi orang yang tengah duduk basuh kereta, duduk siram pokok bunga, duduk tengah duduk gosok-gosok kasut ke apa benda. Bila masuk waktu solat, benda ni kau boleh tangguh kan? Takkan tak boleh tangguh pula, tak? Lah sekejap. Kalau sahabat Nabi pun yang tengah buat rumah, bata yang terakhir nak dimasukkan, dengar azan, letak dulu, tunaikan akhirat. Kan? Tunaikan dulu perintah Allah. Itu cerita dia. Kecuali dalam keadaan tertentu, dalam peperangan. Dalam perang pun diajarkan solat dalam peperangan, kan? Betul. Jadi apa masalah? Jadi kita kena inilah tahu menguruskan antara urusan dunia dengan akhirat. Sekiranya ada kelaparan, utamakan akhirat dulu. Tapi ada urusan yang tak dapat dielakkan, maka utamakan ni. Habiskan tu buat yang urusan akhirat tadi, tak? Itu kupas saya tuan-tuan tentang hari yang ke-30. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan berubah pada hadis yang ke-31, iaitu umatku terpecah menjadi 73 golongan.